Besi-besi hadal piala. Cadangan benda-benda hari. Takkan bagi cadangan macam tu kita reti hukum. Tetapi cadangan kita bukan tak betul, tetapi dilihat oleh jamaah, dilihat oleh ahli mesyuarat, ia belum sesuai untuk dilakukan. Bukan tak betul. Ni kita kena terima. Ni dah. Bila cadangan kita terima, kita kata orang tak terima pandang. Bukan tak terima, belum sesuai untuk dilaksanakan mengikut pandangan jamaah. Nampak? Dia jemaah lebih kuat. Tu sebab dalam kes mahkamah, tuan-tuan, mahkamah tinggi, hakim seorang, ya. Okey lah, dia kata tak salah, Anwar tak salah. Ni dia bawa rayuan 3 orang hakim. Nampak? Belum tentu sendiri mau ingatlah Anwar cakap. Terlalu awal Datuk Seri kata untuk kita buat apa-apa tentang keputusan. Tapi setakat ini saya bersyukur dengan keputusan. Nah, tapi ini satu kes yang pelik lah, tuan-tuan. Sibuk orang suruh hakim buat perayuan. Pelik kan? Hak orang tadi tenang, orang kena hak. Yang terlibat dalam pembicaraan tak ada apa-apa. Orang lain pula sibuk. Tuan-tuan sekalian, ya? Dia tak nak kahwin, orang lain sibuk. Kahwin. Dia sibuk. Ada benda tak kena kepala tak dapat. Biarlah budak ni nak kata nak kahwin ke apa, tak kahwin kan? Kita sibuk kahwin. Apa hal ni? Mesti anak projek dapat. Nak buat bunga mangga kan? Tuan-tuan sekalian, nak sewa kemah kan? Suruh nikah tadi ni. Jadi memang pelik, tuan-tuan sekalian. Malaysia ni memang pelik-pelik. Dia termasuk 7 benda ajaib dalam dunia. Baik. Jadi keikhlasan tadi ni. Jadi kita beri pandangan bukan ada kepentingan apa-apa. Maka kalau mesyuarat tidak menerima pandangan kita, bukan makna cadangan kita tak betul. Cuma mengikut pandangan jamaah, ianya belum sesuai dilaksanakan. Belum sesuai lagi. Belum sesuai. Jadi inilah makna okey, kita berlapang dada, kemudian boleh ini akhlaknya. Tapi ia takkan lahir kalau tidak ada keikhlasan. Baik, tuan-tuan sekalian. Dalam kes tadi ni, Allah Ta'ala kata iring dia ke neraka kerana dia bukan kerana aku. Maknanya apa, tuan-tuan? Balap ikhlas ni malaikat pun tak tahu. Satu kertas kajian satu buku yang dibuat oleh bekas dekan fakulti saya dengar pengucap ialah dekan pengajar Islam Sungai, Profesor Dr. Abdul Aziz Rahmat. Profesor Dr. Fauzi Rahmat. Nama tu DDP. Sorry, salah. Tersedak orang tua. Profesor Dr. Fauzi, dia buat satu buku, tajuk dia Ikhlas saja. Tebak ni, tuan-tuan. Masya Allah. Rupanya ikhlas ni satu benda yang amat seni, yang hanya tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita dianjurkan supaya istighfar saja, tuan-tuan. Maka yang ucapan kita kalau tersalah, istighfar cepat. Sebab itu berlaku satu ketika di zaman Nabi Isa. Nabi cerita benar. Satu hari Nabi Isa berjalan. Jalan sampai tengah satu kubur, dia hentak dengan tongkat dia. Nabi cerita, tak tongkat dengan tujuan orang kubur tadi bangun. Bangun. Antum maklimah balik. Bila bangun, orang kubur tadi tanya, apa yang kamu nak wahai Nabi Allah? Kejut aku ni awak untuk apa? Nabi Isa mukjizat dia boleh hidup orang mati. Mukjizat dia. Bila dia kata apa yang kamu mahu wahai Nabi Allah, aku ni yang kejut ni benar tak hilang lagi, dia kata. Benar apa? Dihukum oleh Allah berdiri selama 70 tahun. Nabi Isa kata, hang buat salah apa ni? Buat projek lembu-lembu tak ada apa-apa kan? Ni sampai kena berdiri 70 tahun ni, mesti salah besar kan? Sikit-sikit punya hal. Dia kata, kerja aku adalah mencari kayu api, kata. Cari kayu api. Hari-hari cari kayu api.
Habis cari kayu api, aku jual kayu api. Hasil jualan, sebahagiannya aku ambil untuk keperluan hidup, dan sebahagian lagi aku sedekah. Hai, Nabi Musa kata ni lagi pelik. Bukan buat kerja apa, tuan-tuan. Duit hasil tadi ni, sebahagian ambil untuk hidup, sebahagian untuk sedekah. Macam kita lah, padi kan dah ambil dah kan. Sebahagian guna untuk hidup, sebahagian nanti terima ada sejadah nak buka pauzum nanti. Macam tu lah. Jadi Nabi Isa kata, jadi di mana salah sampai kena hukum 70 tahun ini? Maka jawab orang tadi, dia kata, satu hari aku kumpul kayu api, dia kata. Kumpul. Tiba-tiba kayu api tadi jatuh. Dah susun elok jatuh. Lalu aku memarahi kayu api tadi. Dia tak sebutlah apa bahasanya, tapi saya anggap macam ni lah, lebih kurang. Apalah hang ni, nyusahkan aku susun hang jatuh pula. Hang itu lebih kurang. Hanya dengan sebab itu aku dihukum oleh Allah 70 tahun. Tak kira lah 70 tahun lah ikut ukuran apa, tak kira. Kalau 70 tahun ikut dunia pun tak larat dah. Nah, tak payah 70 tahun lah nak tunggu 4 rakaat Pak Imam baca panjang pun tak larat. Ni 70 tahun lah. Ya. Kenapa? Kerana tuan-tuan sekalian, jatuh dah kayu tadi tanpa izin Allah. Jatuh dah kayu yang dia susun tanpa kehendak Allah. Takkan jatuh. Bila jatuh, kenapa hang memarahi ketentuan Allah? Ya Allah, banyaknya dosa kita dalam perkara ini. Tuan-tuan sekalian, banyak dosa kita. Pakai baju lawa-lawa nak pergi keluri kahwin. Jadi nak jodoh. Lawa baju, mengalahkan pengantin. Sampai orang tak kenal mana pengantin, mana orang datang. Tiba-tiba start kereta tayar pancit. Loh, pancit pula tayar. Tayar ni pun satu. Hari ni lah baru nak pancit. Kemarin tak nak. Sama tak dengan kayu tadi? Sama. Maka kita rasa benda ni tak ada apa-apa. Tapi rupanya benda inilah sebenarnya yang menghapuskan amalan kita. Karena itu dalam akhlak berjamaah ini kesilapan sedikit. Apa yang kita nak tak berlaku, bukan kerana tak berlaku, tetapi mungkin belum berlaku. Sepatutnya kita beristighfar, meraihkan pandangan keberkatan yang dibuat oleh jamaah. Jadi keikhlasan merupakan syarat ataupun orang panggil adab dan akhlak yang pertama dalam kehidupan ataupun dalam hidup berjamaah ini. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, husnul al-siqah billah, yakni percaya dengan baik kepada Allah dengan memohon pertolongan dan percaya kepada janjinya. Ini akhlak berjamaah. Apa maksudnya kedua ini? Apa maksud yang kedua? Siqah billah. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita kena yakin dengan janji Allah. Sebab itu Nabi marah bila datang seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kita ni dah teruk dah, kalah dah. Perjuangan kita betul, semua sebagainya. Tapi kita kalah. Mata Nasrullah, bila nak menang ni?" Nabi muka dia jadi merah. Jadi merah. Lalu Nabi mengatakan, umat dahulu ada yang digegagi kepala, ada yang dibunuh, ada yang dicabut kukunya, ada yang disiak kulitnya. Kamu adalah orang yang cepat nak menang, Nabi. Macam tak yakin dengan janji Allah. 50 tahun dah tak menang-menang. Lambat tak menang. Duk berasa yang orang lain buat, muat tak betul. Aku seorang pejuang Islam. Duk berasa. Sedangkan Nabi pesan punya banyak lah. Bukan dia tak kenal siapa sahabat-sahabat dia. Kenapa dia boleh meyakini orang yang telah terang-terang menolak perjuangan Islam? Kenapa masih boleh bersekongkol dengan mereka?